Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, InsyaAllah hari ini kita punya daripada buku bahasa Arab untuk ibadah kita, ya. Jika ada buku boleh tengok buku, dekat skrin pun ada, ya. Kawan kita upload di skrin. Bab kedua kita, mari kita belajar tengok tajuk dia, ya. Pelajaran kedua tu, sebelah perkataan pelajaran kedua, mari kita tengok ad-darsu. Ad-darsu maksudnya pelajaran, ya. Itulah pelajaran, ya. Ats-tsani, maksudnya kedua, ats-tsani. Tengok sedikit bahasa Arab dia. Alif dan lam. Alif tu sebenarnya hamzah wasal sebenarnya. Ya, kalau dalam Quran hamzah wasal. Tapi kita boleh panggil dia alif, tak ada masalah, ya. So kalau tengok tajuk dia al-alifu, itu dia punya spelling lah. Al-alifu, al-alif. Dia letak alif lam, ya. Al-alifu tu al-alif wa bermaksud dan. Lepas tu al-lamu, al-lamu maksudnya al-lam. Dia tu masing-masing ada alif lam di situ, ada alif lam. Pada mim pun. Itu sahaja. Alif lam tu tak nak pun tak apa, ya. Alif lam bukan masalah, ya. Okey, alif dan lam, ya, ataupun hamzah wasal dan lam. Dan ini hanya di permulaan kalimah sahaja, ya. Hamzah wasal dan lam hanya di permulaan kalimah. Dia ada pecahan dia dua. Sekejap, ya. Saya nak get rid of ni. Ni apa ni, ya? Ni nak get rid ni. Keluar dia keluar kat skrin Ustazah ni apa ni, nak remove yang participant apa ni semua. Dia memang ada kat sini ke? Kita kalau boleh tak nak dia appear kat skrin kita. Sebab nanti bila dia appear kat skrin tu nanti Ustazah tak nampak yang apa yang Linda upload. Sekejap. Dia ada lagi. Memang ada katnya. Dia memang ada tapi kita boleh kecilkan, tapi macam mana nak kecilkan? Macam mana nak kecilkan? Ustazah tak pandai benda-benda gini. Kalau puan Ustazah tekan view tu, kalau full screen jadi apa? Dekat atas tu kan ada people raise react, lepas tu ada view tu kan? Kat mana tu? Kat mana tu Linda? Nanti share screen jap. Tengok. Yang ni jap, yang ni. Yang ni Ustazah. Kat view ni. Atas ya. Kita tekan full screen kat sini. Kalau Linda jadi full screen. Ustazah punya bukan di atas, tak ada. Ustazah punya bukan di atas. Benda tu tak ada. Itu yang kat skrin ni sekarang. Tu kita nak remove dia daripada skrin. Kata dia tu yang ni kan, Ustazah tak nak yang ni kan? Ya. Ustazah tak nak yang ni kan? Itulah. Itu ada masa-masa tu boleh jumpa kat mana tekan dia, tapi ni tak nampak pula. Dia tengah-tengah skrin tu. Open share. Kita tak tahu. Ustazah tak nampak kecil. Kita boleh nak hilangkan dia tolak tepi ke apa kan. InsyaAllah ya, hari ni kita bab kedua, ya. Kalau boleh masuk kelas. Ini kira macam revision lah, ya, ulang kaji. Bagi siapa yang dah ada, insyaAllah dia boleh lebih memahami dan tak ingat tu boleh ingat balik, ya. Bab yang kedua dalam buku ini daripada buku kita, ya, Bahasa Arab untuk Ibadah. Ustazah tunjuk ya buku ni. Sebenarnya buku ni. Ini buku Ustazah lah. Tapi siapa-siapa yang dah beli, sebenarnya bab itu dalam buku ni, ya. Bab kedua dia kata alif lam ada dua jenis, satunya qamariyah, satunya asyamsiyah. Kalau dalam mengaji itu ialah alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Sama je dalam ilmu bahasa Arab pun alif lam qamariyah juga, alif lam syamsiyah, ya. Pecahan dia. Lepas tu mari kita tengok apa Linda, scroll down. Okey, sekejap ya. Mari kita tengok, dia kata kalau kita tengoklah apa dia punya, sebab bila kita buat yang ni sekarang ni, bila kita buat ni, kita akan tengok apa maksud bab dia, apa macam mana nak baca bab dia. Kalau boleh arahan-arahan tu kalau boleh kita nak bacalah kalau boleh, ya. At-ta'rif. At-ta'rif tu nak kata terjemahan ke ataupun pengetahuan boleh, ya. At-ta'rif. Lepas tu yang pertama bawah dia alif lam. Alif lam, saya ulang ya. Alif itu sebenarnya hamzah wasal. Kalau dalam Al-Quran, lam memang mati kat sini yang dalam skrin, sebab Ustazah punya tak macam yang Linda punya, lain sikit, ada sedikit lain ya.
Lam dia memang mati tetapi bukan semestinya ada bulat di atas tu. Bukan. Kalau dalam Quran bukan. Ini sebab ini buku. Buku biasa dia akan gunakan lam ada bulat di atas. Mengatakan lam mati. Yes, lam memang mati. Tapi tanda tu tidak semestinya ada. Itu yang Ustazah nak beri sedikit pesanan lah. Ya, alif lam. Dia punya kecil Rinda ya. Dia punya apa? Tanqasimu tu maksudnya terbahagi, terpecah. Ya. Tanqasimu maksudnya terbahagi. Maksudnya ila kepada ataupun terpecah ataupun terbahagi ila kepada qismaini, dua jenis. Dua jenis pecahan lah, kepada dua pecahan. Ya. Satunya tadi alif lam qamariyah dan satu lagi alif lam syamsiyah. Ya. Alif lam syamsiyah senang cerita kita akan nampak dia punya sabdu selepas lam. Okey, alif sebenarnya hamzah wasal, itu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tak ada apa-apa. Tidak ada pertambahan apa-apa, tak nampak sabdu, tak ada apa semua, Di situ kita akan nampak lam bertanda mati, betul. Tetapi satu lagi alif lam syamsiyah, lam dia memang dia tak letak tanda mati, tetapi kita akan nampak sabdu ataupun syaddah, sabdu ataupun syaddah selepas lam. Itu yang wajib dia lah, sebab kita nak tahu di mana sabdu tu. Mesti kedudukan dia yang ketiga. Kalau kita tengok apa contoh yang dia bagi? Al-bab. Ini yang pertama itu alif lam qamariyah. Selepas alif lam, huruf-hurufnya yang itulah yang ditunjuk pada hamzah, ba, ain, mim tu, itu semua huruf itu adalah huruf-huruf selepas lam. Alif lam qamariyah ni. Dan memang tidak ada sabdu. Kita contohnya kita baca al-bab ke al-apa ke al-apa ke, kita akan dengar tu dia tak dapat masuk tu Linda. Kenapa kawan kita tak dapat masuk? Linda tengok WhatsApp. Okay. Tolong kawan kita jap. Ada tak dapat masuk. Kenapa dia tak dapat tu? Dia tak boleh ke? Dia terhalang ke? Ya. Dan alif lam syamsiyah mesti ada sabdu ataupun syaddah. Kedudukan sabdu tadi ataupun syaddah mesti selepas lam. Mesti. Tetapi kalau kebetulannya huruf ketiga tu selepas lam, huruf lam juga, makanya kita akan nampak pada lam lah. Lam itu kita akan nampak satu saja tetapi ada sabdu. Ya, kalau kebetulan huruf ketiga itu jatuh kepada huruf lam. Ya. Okay, alif lam syamsiyah, huruf ni kita tak perlu hafal, tak payah nak hafal lah sebab kita nampak sabdu tak sabdu dia. Dan seterusnya kita tengok dia ada bagi contoh lah beberapa situ. Lina nak ni tunjukkan skrin. Itu huruf-hurufnya saja tetapi yang dalam bentuk kalimah. Lagi bawah kot. Lagi bawah lagi. Rasanya yang bawah ya. Ini semua penerangan yang tadilah. Dia ada dia punya list dia. Alif lam qamariyah dia bagi beberapa contoh dan alif lam syamsiyah. Itu page yang kedua. Yang tadi page pertama. Kalau Linda ada lah. Ni dia bagi contoh. Ya, betul lah. Beberapa contoh lah. Bukan nak hafal pun. Ya. Cuba kalau kita bandingkan di sini hamzah itu al-ardu. Nampak? Selepas lam adalah huruf hamzah. Kita bukan nak hafal pun. Tak payah. Ya. Kalau huruf ta pula alif lam syamsiyah at-taqwa. Nampak ada selepas lam ada huruf ta. Itu saja dibagi beberapa contoh saja. Ya. Dan yang kita nak terus lagi kalau boleh sekejap saya tengok di sini. Okey, cuba tengok ini tidak ada apa-apa dan sebab alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah sangat mudah, ya. Tapi kalau siapa nak tanya silakan. Ya, dia bukan ada beza dia alif lam syamsiyah ada sabdu saja. Ya, kedua-duanya alif lam. Mengatakan kedua-duanya adalah isim ma'rifah. Alif lam qamariyah isim ma'rifah, alif lam syamsiyah juga isim ma'rifah. Isim ma'rifah tu apa? Kata nama khas. Alif lam itu kalau kita nak terjemahkan dia kepada bahasa Inggeris, kita boleh terjemahkan dia sebagai the, T-H-E, kalau lah. Ataupun kalau kita nak terjemahkan dia sebagai itu, boleh juga sebenarnya. Ya. Buku itu, boleh juga, tak ada masalah kalau kita nak terjemahkan dia lah. Ya. Okay, mari kita tengok kita punya latihan kita. Okay, tengok latihan kita. Okay, yang pertama ya. Wah, ada sedikit, kalau saya punya lain sikit lah, tapi tak apa.
Hari tu lupa tengok buku sendiri. Tengok buku ini, tengok buku Zaza, Lina kata lain je. Okey, kita tengok yang pertama, uktub. Uktub tu maksudnya tulislah. Fi'il amar tu. Uktub, tulislah alif lam. Dia suruh kita tambah alif lam ataupun tulis alif lam amama depan ataupun di depan al-asma'i kata nama, depan isim. Kata nama tu maksudnya isim lah, ya. Al-atiyah yang berikut. Ya, yang berikut tu yang diberilah, ya. Tumma, kemudian syakilha, bariskan dia, ya. Baris maksudnya pastikan barisan dia betul. Itu maksud dia. Kama fil misal, dia bagi contoh. Apa maksud dia? Ya, barisan tu mesti betul baris dia. Okey, tengok al-mithalu maksudnya contoh, ya. Dia bagi sebenarnya zaitunun. Zaitunun tu macam nama zaitun. Siapa yang bernama zaitun, ya? Zaitunun, hujung dia ada dhammah pada nun tu, ada dhammah. Zaitunun kita boleh terjemahkan dia, kalau kita ambil buah lah, zaitun bermaksud buah zaitun lah, ya. Sebiji buah zaitun. Kalau kita nak terjemahkan dia. Contohlah, nun kat situ tanwin tu. Itu yang penting. Itu maksud dia syakilha tadi. Barisan dia tu. Ya. Kalau dia tanwin, ini maksudnya sebiji buah zaitun. Contoh. Tapi kalau kita nak tambah alif lam kepada dia, az-zaitunu. Nu, tengok hujung nun tu. Buang tanwin dia hilang. Itu maksud dia syakilha tadi. Pastikan baris terakhir dia betul. Itu maksud dia syakilha. Kalau tanwin zaitunun itu isim nakirah umum. Tapi bila kita tambah alif lam, dia menjadi isim ma'rifah, tetapi tanwin kena buang. Alif lam dan tanwin tidak boleh berada serentak dalam satu masa, dalam satu perkataan tak boleh. Az-zaitunu, nampak hilang tanwin di hujung. Buah zaitun itu, kalau kita nak terjemahkan dia. Itu yang penting barisan tu, ya, barisan pada nun yang terakhir. Yang tadi zaitunun tanwin itu dipanggil isim umum, nakirah. Az-zaitunu isim ma'rifah dan tengok tanwin dia hilang. Itu yang wajib kita faham dalam bab ni. Tak boleh az-zaitunun, tak boleh. Salah. Sekarang itu dia bagi beberapa perkataan. Cuba tambahkan alif lam dia. Mula-mula syaf'un. Mula-mula, ya, syaf'un. Tambah alif lam. Asyaf'u. Dia akan jadi u. Dan bunyi, kenapa Ustaz kata ash? Sebab Ustazah tahu itu alif lam syamsiyah. Itu dia, kita tak hafal. Tapi kita boleh agak-agak dia lah. Dia bukan al-syaf'u. Dia bukan. Asyaf'u. Kalau tak percaya, tengok balik list yang kat atas tadi. Shin jatuh dalam grup mana? Alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Cuba tengok Shin. Dalam list mana tadi? Kat mana Shin? Alif lam syamsiyah, Pak. Saya tak hafal pun. Tapi dia dah biasa, Pak. Ya? Kadang-kadang ada orang yang belum mahir lah. Dia cakap, kadang-kadang dia tak kerti tau. Bila masa nak masukkan sabdu tu? Ya, betul. Memanglah itu kemahiran lah maksudnya. Ya, bila masa nak bunyi ash ataupun al, bila masa dia ada huruf dia tapi kita bukan hafal pun. Tapi kalau kita dah terbiasa, dia dengan sendirinya kita tahulah. Ya, kalau paling nak cakap dia macam mana nak tahu? Kena selalu cuba. Baru kita tahu, ya, ash-syaf'u. Dia bukan al-syaf'u. Dah ada kat situ, ya. Lepas tu yang kedua dia, bawah dia Razzaqun. Tanwin, ya, hujung dia tanwin, tambah alif lam ar. Itu bunyi masuk ra juga. Ar-Razzaqu. Baris tu penting. Baris hujung. Halimun al. Yang ni, ini bunyi al. Bunyi apa, bunyi lam. Dia macam kata, macam mana nak tahu? Kena cuba, kena dengar. Al-halimu. Sebab dia bukan halimu, bukan. Skill itu satu skill yang tinggi, ya. Saya cakap jujur-jujur. Untuk dapat itu secara cepat, maksudnya skill itu perlu tinggilah kerap melihatnya. Kerap melihatnya, kerap mendengarnya dan kerap membacanya. Makanya kita akan terus tahu yang mana alif lam ke masuk bunyi alif lam ke bunyi huruf terus, ya. Okey. Al-halimu. Itu cara dia. Tanya kejap, yang kedua tu
Razaqu. Zai tu kira ada 2 syaddah lah ya. Ya, Zai ini memang betul. Zai ada 2 syaddah ya. Bukan Zai ada 2 syaddah. Syaddah, Zai syaddah. Ya, pandai betul. Ra bersyaddah, Zai tu memang dia bersyaddah pada Razaqu, memang asal dia perkataan ini ataupun kalimah ini memang ada syaddah. Jadi kita tak boleh kacau dia lah, biarkan dia ya. Makanya kalau kita tambah alif lam, syaddah kita akan jatuh pada ra ya. Ar-Razzaqu, macam tu. Ya, betul ya. Al-Halimu asrun, Razzaq rezeki ya. Syaf'un ni apa? Syafa'ah tu apa? Pertolongan ya. Halim bermaksud lembut, sopan santun. Asrun apa ni? Ini yang wal asri, betul kan? Wal asri, asrun apa? Asar, waktu asar ya. Asrun tambah alif lam, al-asru. Kita dengar bunyi lam ya. So yang pertama alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam syamsiyah, yang ketiga alif lam qamariyah, yang keempat alif lam qamariyah, al-asr wal asr. Kita cepat ingat surah tu, wal asr kan. Perkataan yang sama kan. Dari situ pun kita dah boleh tahulah cara membaca dia ya. Asar tu maksudnya waktu petang ya. Fattahun, al-fattahu, ini alif lam qamariyah juga. Fattah maksudnya pembuka. Fattah sama dengan perkataan Fatihah. Ya, Fatihah maksudnya pembuka. Fattah pun maksudnya daripada kalimah yang samalah maksudnya. Ya. Al-fattahu, macam tu ya. Samadun, apa ni apa? As-samadu. Kan ini ada dalam surah. Ini juga alif lam syamsiyah. So mana satu alif lam syamsiyah kita? Yang pertama syaf'un, asy-syaf'u, razzaqun, ar-razzaqu. Itu dua. Syamsiyah, al-halimu, qamariyah, al-asru, qamariyah, al-fattahu, qamariyah, dan yang terakhir itu as-samadu, itu syamsiyah semula. Okay. Saya tadi yang Kak Katie kata tadi tu yang Za tu tak ada syaddah lah Mesti ada. Syaddah pada Zai, nanti dulu. Syaddah pada Zai mesti ada. Memang dia dah ori ya. Tak boleh ubah lah kan? Tak boleh ubah. Tapi bila kita tambah alif lam, ra itu pula bersyaddah. Tambah syaddah. Itu yang Kak Katie cakap tadi. Okay, seterusnya kita tengok latihan kita seterusnya. Sila tengok. Apa lagi lepas tu dia kata apa? Mari kita tengok dia punya tajuk dia. Tajuk dia dulu. Adkhil, masukkanlah. Itu fi'il amar lah. Biasalah kalau latihan memang dia fi'il amar. Ya, adkhil, masukkanlah alif lam. Dalam bracket ya, masukkanlah alif lam ala, atas ataupun ke atas. Al-asma'i, isim-isim. Al-atiyati ataupun al-atiyah, yang berikut. Maksudnya yang diberi. Ya. Dia suruh kita masukkan alif lam. Mari kita tengok perkataan apa yang diberi. Sebabnya ada apa tu? Gelap dah jadinya. Itulah dia punya dekat atas tu gelap. Sekejap Linda share. Okay. Sebab Linda scan sepatutnya okey sepatutnya kan? Sebab dia punya background tu gelap. Bila scan tu jadi macam mungkin color tu terlampau gelap sangat, jadi macam itulah. Tak nampak. Ni dia punya ni. Ni kira ni lebih baiklah dari buku ya. Malaikatun, para malaikat. Tambahkan alif lam. Kat mana? Qamariyah atau syamsiyah? Ni biasa banyak dalam Quran. Al-malaikatu. Alif lam qamariyah. Ya, betul. Dan tun jadi tu. Itu yang wajib ya. Wajib ya. Al-malaikatu. Okey. Tak boleh al-malaikatun. Tak boleh. Ruhun. Ruhun, ruh. Malaikatun tadi para malaikat. Ruhun, ruh. Ar-ruhu. Ini alif lam syamsiyah. Ya, ar-ruhu. Kita boleh masuklah, cuba masukkan sendiri. Ya. Betul ke al-ru. Kalau kita tak masuk kat ra, dia susah tu tak? Sebab tu dia ada pembahagian dia macam tu ya. Ar-ruhu. Memang ini alif lam syamsiyah ya. Ra itu bersabdulah nanti hu ujung tu ya. Ruh itu. Kalau kita nak terjemahkan alif lam tu ya, ruh itu. Ruh
huruf berikut. Boleh juga, tak ada masalah pun. Boleh terjemahkan sebagai apa-apa saja. Asalkan dia menjadi, kita tahu huruf yang mana sebenarnya bila dia letak alif lam. Salamun, assalamu, alif lam syamsiyah. Yang pertama alif lam qamariyah. Kedua alif lam syamsiyah. Ketiga salamun, assalamu, alif lam syamsiyah. Dengar Ustazah cakap, saya tak hafal. Kita boleh teka agak sendiri, masukkan sendiri. Azimun, al-azimu. Ini alif lam qamariyah. Keempat itu alif lam qamariyah semula. Al-azimu. Azim bermaksud agung ataupun besar. Salam tu maksudnya selamat. Sejahtera pun samalah. Sejahtera dengan selamat tu sama maksud. Afidatun hati maksud dia. Yang alif kat depan macam mana Ustazah? apa dia? Hamzah kat depan tu macam nak kena ganti ke apa? Kenapa nak ganti? Dia dia alif kan? Dia Hamzah. So Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. al-af. Al-af lah. Gitu je. Oh, al-af. Al-afidatu. Tu yang penting tu. Al-afidatu ini qamariyah. Afidah maksudnya hati. Qalbun juga hati. Qalbun pun hati. Afidatun juga hati. Maksudnya silakan. Azan, al-ifdatu tu bila kita tukar tu, ta tu terbuka ke? Tak, tidak. Masih tertutup, tak tutup juga. Ya. Kita tak boleh tukar ta marbutah, memang ta marbutah. Ta marbutah ni sebab dia tidak dicantumkan dengan apa-apa di hujungnya. Dia memang last. Sebab tu tadi memang ta marbutah. Tetapi kalau kita nak cantumkan afidatun tadi dengan domir lah, contoh ya. Kita nak kata hati dia, kita nak cakap macam tu kan. Contoh ya. Afidatun disandarkan kepada huwa, ya. Dhamir mutasil untuk huwa apa? Hu, ya. So kita akan jadi afidatu huwa. Itu masa tu baru dia tukar ta marbutah kepada ta terbuka. Okey? Okey. Saya ulang ya. Ta marbutah kalau memang dia di hujung, jika dia tidak perlu dicantumkan dengan perkataan lain atau huruf lain, dia memang tetap ta marbutah. Tetapi jika kita perlu cantumkan ta marbutah tadi kepada huruf lain tu selalunya dhamir lah biasanya ya, dhamir muttasil ya. Hu ke ha ke apa hum ke ya. Makanya masa tu ta marbutah perlu ditukarkan kepada ta terbuka. Ta terbuka tu dipanggil ta maftuhah. Ya perlu. Ya, kalau dia perlu dicantumkan kepada huruf lain. Kalau tak, memang dia tetaplah. Dia tetap memang ta marbutah. Ya, cumanya baris dia al-afidatu. Itu saja baris dia. Ya, baris dia tidak boleh tanwin. Hati. Okey, nurun. An-nur. Apa an? Kita boleh teka-teka sendirilah. An, alif lam syamsiyah. An-nuru. Nur cahaya. Tapi kita dah biasa N-O-R, betul tak? Kan? Sebenarnya N-U sebenarnya lah. Tapi kan saya pun nama saya orang kampung kan. Bapak saya kan, mak bapak saya Nor, N-O-R. Sebenarnya saya faham lah. Walaupun kita tahu spelling dia orang N-O, N-O-R. Tapi tetap yang ni lah Nur sebenarnya ya. Cahaya. An-nur, cahaya itu. Kalau kita nak terjemahkan alif lam tu sebagai apa? Ya? Alif lam syamsiyah. Fulkun maksudnya kapal. Al-fulku, alif lam qamariyah. Al-fulku. Okey. Sayhatun tak silapnya teriakan ataupun jeritan. As-sayhatu, syamsiah semula. As-say. Teka sendiri, boleh try. Ya, as-sayhatu, alif lam qamariyah. Zannun, ini husnuzan, su'uzan. Zan ni maksudnya sangkaan. So, apa ya? Az-zan, alif lam syamsiyah. Az-zannu. Ya, alif lam syamsiyah. Jibalun maksudnya bukit-bukit ataupun gunung, boleh. Ya. Al-jibalu, alif lam qamariyah. Ya. Kalau nak dapatkan skill tu, silalah selalu cubalah ya. Okey, mari kita, kalau ada soalan silakan ya.
Apa-apa soalan? Silakan. Okay, mari kita tengok latihan kita seterusnya. Apa dia punya arahan dia dulu. Kita nak belajar tengok arahan dia. Dha'. Dha' maksudnya letakkan. Maksud dia dha' letakkan, khattan. Khattan maksudnya satu garisan. Underline lah, senang cerita. Dha' khattan, kalau Ustazah terjemahkan dalam bahasa Inggeris, underline. Itu maksud dia. Ya, letakkan satu garisan tahta, di bawah. Di bawah alif lam qamariyah. Dia suruh kita garis underline. Warusum, dan lukislah. Wow tu dan ya. Warusum, lukislah dairatan. Kalau kita terjemahkan dia circle. Itu buatkan bulatan. Lukiskan bulatan. Circle, haula, sekeliling. Haula tu around, sekeliling. Alif lam syamsiyah. Fi, di dalam. Al-ayati, ayat-ayat. Al-atiyati, berikut. Okay, mari kita tengok. Ada satu alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, underline ya. Khattan. Boleh tanya sikit? Saya tersasul. Haula dan haula, apa sekeliling dengan perkataan. Macam mana nak tahu haula yang kadang-kadang dia kata perkataan itu haula ke? Itu qaw. Qaf waw lam. Oh, qaw. Ya. Daripada qala tu qaula. Qaf waw lam. Itu yang perkataan. Oh, perkataan. Ya. Okay. Bagus je macam tu kan. Kadang-kadang kita sangka benda yang sama ya. Itu adalah sebenarnya tidak sama sebenarnya. Okay, mari kita tengok ya. Ini memang latihan ni semua ayat Quran dalam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul jannati. Nampak alif lam syamsiyah. Al-jannati. Alif lam syamsiyah. Dia suruh apa tadi? Alif lam syamsiyah. Ustazah ni alif lam syamsiyah Ustazah. Sebab dia punya sabdu tu bukan selepas lam. Sorry ya, Ustazah sebut syamsiyah apa? Alif lam qamariyah ni. Qamariyah kita garis. Ya, underline. Khattan ya. Dha' khattan. Gariskan. Itu garis lah. Linda garis Pak. Yauma izin tak ada khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Tak ada dah alif lam. Ayat yang kedua. Wa yauma tashaqqu as-sama'u. As-sama'u Syamsiyah. apa tadi? Ya, circlekan dia ya. Warsum dairah. Nampak tu ya. Lepas tu bil ghamami, ada bil ghamami alif lam tu. Underline. Ya, qamariyah ya. Dha' khattan. Wa nuzzila al malaikatu. Yang macam tadi. Khattan juga. Gariskan. Tanzila, bukan. Al mulku. Garis. Yauma izin al haqqu. Garis juga. Ya, garis juga. Lirrahmani. Ada. Bulat. Ya, bulat. Ya. Tu alif lam syamsiyah. Wa kana yawman 'alal al-kafirina. Qamariyah underline. Ya, underline ya. Qamariyah asira tak ada. Wa yawma ya'addu az-zalimu. Sekal, bulatkan. Apa tadi? Warsum dairah. Ala yadaihi tak ada. Yaqulu ya laitani ittakhaztu ar-rasuli. Circle. Ya, circle. Alif lam syamsiyah. So senang je. Memanglah kita kenal kan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Cumanya penting dia ini dari segi nama lah. Dari segi nama, ada sabdu alif lam syamsiyah. Tak ada sabdu alif lam qamariyah. Itu pecahan dia. Tapi kita kena faham untuk ilmu bahasa Arab, jika dia ada alif lam, kalau dia adalah isim makrifah. Tu. Ya, isim makrifah bermaksud kata nama khas. Ya, itu satu. Alif lam makrifah, kata nama khas. Dan cara baris tu. Cuba kita tengok barisan dia, hujung dia. Mana ada tanwin? Al-jannati. Nampak? Al-jannatin. Dia tak boleh tanwin hujung. Pak. Ya? Itu kena faham lah. Ustazah, biasanya kalau ada alif lam ni, dia ada nama kan macam kata nama khas kan. So sepatutnya dia ada nama dia lah. Macam Al-Jannah ni patutnya ada nama Jannah dia lah. Nama syurga tu. Okey. Itu soalan Ninda. Soalan Ninda maksudnya begini. Sebab dia kata nama khas kan. Kalau dia dah ada
alif lam, maksudnya dia tak payah guna nama tu dah. Tak payah guna nama syurga tu, tak payah. Ini sebenarnya bagus sebenarnya ya. Kalau kita kata al-jannati, sebenarnya kita dah tahu dah, kita bercakap tentang syurga mana. Kita dah tahu, cumanya dia tak pakai nama. Kalau dia nak pakai nama, dia tak akan guna alif lam dah. Kalau dia nak guna nama contohnya syurga adnin ke syurga firdaus ke kan. Kalau dia nak guna nama syurga, dia tak akan pakai alif lam ni, tak pakai. So ada dua cara untuk menjadikan isim makrifah. Satu cara tambah alif lam, tak payah pakai nama dia. Ataupun kalau tak nak pakai alif lam, pakai nama syurga tu. Syurga adnin ke, syurga firdaus ke, syurga naim ke, syurga apa kan. Syurga apa, so dia ada dua cara lah buat masa ni. Buat masa ni kita nak bagi tahu kalau dia guna alif lam, mengatakan dia isim makrifah tapi tak ada nama. Tak payah, sebab alif lam itu kita boleh terjemahkan syurga itu. Kita boleh terjemahkan. Kalau kita bercakap maksudnya kita dah tahu syurga yang mana. Makanya tak perlukan nama. Tapi kalau nak guna nama syurga tu, tak payah guna alif lam. Guna nama Jannatul Naim contoh. Jannatul apa semualah. Tak payah. Ya? Okay? Ada lebih daripada satu cara lah untuk menjadikan isim itu isim makrifah. Itu soalan Linda lah. Ya. Okey, ini cumanya saya cakap tadi kalau alif lam syamsiah, alif lam qamariyah itu dalam ilmu tajwid juga kan. Tetapi untuk ilmu bahasa Arab yang pentingnya kita faham dia isim makrifah itu. Dan baris hujung tu tak boleh ada tanwin. Itu ilmu yang dalam bahasa Arab tu. Contohnya al-jannati, bukan al-jannatin, memang tak ada lah. Ya. Lepas tu as-sama'u, tak adalah as-sama'un, memang tak ada. Ya, itu yang kefahaman yang kita nak dalam ilmu bahasa Arab lah. Ya. Okey. Itu dia punya, rasanya bab 2 ni sangat pendek, yang tu sahaja. Okey, kita ada masa untuk gerak ke bab ketiga. Linda tak screenshot tadi ya? Dah, ada. Sempat. Okay, kita tengok sebab dia pendek yang kedua ya. Kalau nak tanya apa-apa silakan tanya. Okay, yang ketiga ya. Ad-darsu. Itu pelajaran as-salis. As-salis tu dia daripada perkataan salasah. Daripada perkataan tu. Ya. InsyaAllah akan datang kita akan tengok numbering. Ya. Salis maksudnya ketiga. Itu maksud dia. Kalau kita kata salasah maksudnya tiga. Tiga berbeza tau. Saya beli tiga baju contohnya lah. Itu salasah. Tapi kalau as-salis maksudnya ketiga. Dia beza. Kali ketiga. Dia kena ada ke tu. Ketiga. Third. Kalau saya terjemahkan English, third yang ni. As-salis kita terjemahkan ni sebagai third ataupun ketiga. Tapi kalau salasah memang tiga. Saya beli tiga ekor ayam contoh kan. So itu baru guna salasah. Ya. Okay. Ini dikata kat sini apa? Dhamir. Dhamir adalah kata ganti diri. Itu kata nama maskulin feminin. Maskulin muzakkar, feminin muannas. Lepas tu dia ada dua jenis. Dua jenis dhamir. Dhamir munfasil. Satu lagi dhamir muttasil. Ini memang kalau tak tahu dhamir susah nak faham. Susah nak faham bahasa Arab lah. Ya, dhamir ni benda yang basic juga sebenarnya ya. Okay, mari kita tengok dhamir munfasil. Dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Mari kita tengok apa yang dia tunjuk. Ini dia kata apa ni? Dhamir ni muzakkarnya dia ada khas. Muzakkarnya yang ni, muannas yang ni. Dia maksudnya dia ada pecahan dia lah. Ya, muzakkar. Muzakkar tu untuk lelaki lah maksudnya. Ataupun bukan lelaki tu mesti orang je tak. Saya nak bagi tahu ya. Dalam ilmu bahasa Arab bila dia kata muzakkar, kita bukan kata orang lelaki je, tak. Orang lelaki, tak, yes. Haiwan jantan. Haiwan, kalau haiwan jantan lah. Ataupun benda-benda lain. Benda-benda lain selain daripada orang tadi ya. Selain daripada orang, kalau orang lelaki lah muzakkar. Kalau haiwan jantan. Tetapi selain daripada tu, benda-benda. Benda-benda apa sahaja. Ada kategori muzakkar dia, ada kategori muannas dia. Bukan benda, bukan ada jantina pun, tak ada. Tetapi perkataan itu ya, dari bab ilmu bahasa Arab, dia ada pembahagian dia. Ya. Kita contoh kalau kita tengok al-ardu, bumi. Bumi jatuh dia muannas. Kalau as-sama'u, langit, jatuh dia muannas. Kalau tanya Ustazah kenapa? Saya tak tahu. Saya tak tahu kenapa benda ada kategori muzakkar dengan muannas. Kalau orang kita tahulah orang lelaki. Kalau haiwan pun kita tahu ada haiwan jantan, ada haiwan betina. Tapi benda
Jangan tanya bila kita belajar bahasa orang, kita belajar. Kalau kita nak tanya kenapa mesti benda. Ada orang tanyalah dulu dia belajar, dia jadi macam stres tau. Dia jadi macam tak boleh nak dia tak boleh nak move on dengan kelas. Sebab dia kata, kenapa mesti ada muzakkar dengan muannats untuk benda ustazah? Saya kata saya tak boleh jawab. Kita hanya belajar, betul tak? Bila kita belajar language orang, kita kena terima language tu. Language tu tak sama macam language kita. Itu je, kita kena pegang itu. Ya. Benda-benda, apa sahaja benda. Ada kategori muzakkar, ada kategori muannas dia. Dan saya bagi tahu, dhamir tadi bukan untuk orang saja. Untuk orang human lah. Untuk Allah pun kita boleh gunakan dhamir. Ya, Allah pun boleh. Malaikat, jin semua boleh. Ya, dhamir ni tadi ya, bukan orang je. Ingat dalam kita ni, jangan sangkaan kita untuk orang je, tak. Allah sendiri tu pun boleh. Dhamir boleh digunakan untuk Allah. Malaikat, jin semua boleh. Manusia lah, manusia ya. Cumanya kalau Allah memang jatuh kategori muzakkar, Allah. Allah bukannya lelaki. Allah tu, tapi dia kategori dia muzakkar. Jin dengan malaikat, tengoklah dalam Quran apa kategori dia orang. Ya. Lepas tu manusia, lepas tu haiwan, dan benda selain yang saya sebut 5 ni. Selain yang saya sebut 5 ni, benda-benda lain, buku contoh, buku, beg, air, apa sahaja benda, ada yang jatuh kategori muzakkar, ada yang jatuh kategori muannas. Terima itu. Kalau tanya saya tidak ada jawapan. Kalau kerana tu stres, tak boleh move on, tak boleh nak belajar, so kita tak boleh nak buat macam mana lah. Betul tak? Kan? Kita nak kata macam mana? Okay, jadi kita ada 2 jenis dhamir. Dhamir munfasil, dhamir muttasil. Tadi kita dah cakap dah ada muzakkar muannas dia. Ya. So ini dia ada dalam buku ni tak ada cakap pasal dhamir munfasil dengan muttasil ustazah. Ustazah tengok buku Ustazah lah ni. Buku ustazah ada Ada? Okey, tak apa. Cikgu tengok sekejap skrin ni dah naik balik. Apa yang dia bagi? Dia bagi muzakkar muannas. Okey, tak apa. Al-ismu ya. Al-ismu tu kata nama lah. Mari kita tengok jap tajuk dia. Turun lagi. Naik atas balik. Naik atas lagi. Itu turun bawah. Okey, tadi ya. Al-ismu maksudnya kata nama. Muzakkarun. Muzakkar dan muannasun. Muannas ya. Muzakkar dan muannas. Okey, al-ismu kata nama. Turun. Nampak tu al-ismu baris dia, bukan al-ismun. Nampak tadi kita dah tahu kan? Hujung alif lam tak boleh ada tanwin. Itu kefahaman, tahu tak? Hanya orang yang belajar saja tahu. Tidak ada pernah al-ismun, tak ada. Al-ismu. Baris dia kita dah tahu tadi. Lepas tu dia pecah dia, turun bawah lagi Linda. Turun bawah, lepas tu pecahan dia muzakkarun tadi, tengok dulu. Muzakkar dengan muannas. Dia tadilah macam yang saya cakap tadilah, ya. Ini kata nama, lepas tu turun lagi. Tengok apa dia cakap. Okey, sekarang ni mari kita baca dia. Al-qa'idah. Qa'idah tu method dia lah. Qa'idah. Kita biasa dengan perkataan kaedah, kan? Okey, method dia. Dia kata al-ismu, kata nama min haitsu dari segi. Macam tu. Min haitsu kita boleh terjemahkan dia dari segi naw'ihi maksudnya jenisnya. Jenisnya qismani, ada 2 jenis. Ada 2 pecahan, qismani. 2 jenis pecahan. Satu muzakkarun, maksudnya muzakkar. Lepas tu wa muannas dan muannas. Memang isim. Apa isim pun pecahan dia memang 2. Kan saya cakap tadi kan? Allah memang muzakkar lah. Malaikat dengan jin, tengoklah nanti dalam Quran. Kalau dikata apa jenis dia, manusia ada muannas ada muzakkar. Haiwan ada muzakkar ada muannas. Dan benda, buku ke air ke pen ke pensil ke kereta ke rumah, semua ada muzakkar atau muannas. Tak payah hafal, bukan nak hafal pun, cukup kita faham dia. Sebagai itu saja. Okey, kita terus lagi. Bawah dia kata apa lagi? Indah, scroll down lagi. Okey. Muzakkar ya. Muzakkarun tu, muzakkar ismun, kata nama, yakhlu, menunjukkan apa ni muzakkar ya, yakhlu min alamati at-ta'nis. At-ta'nis, kata nama tidak mempunyai tanda perempuan. Okey, itu kalau kita baca ni buat pening je, tak payah. Ya. Tanda perempuan, kata nama feminin tak marbutah. Maksudnya kalau dia muzakkar dia tak ada. Senang cerita. So biasanya kalau muzakkar dia tidak mempunyai ta marbutah ataupun ciri-ciri keperempuanan. Itu maksud dia ya. So ini
Ini sebenarnya buat pening je, tapi kita bagi tahu cara mudah. Kalau yang muzakkar ni tak ada yang ciri-ciri perempuan tu. Macam tu je. Lepas tu muannas pula biasanya ada yang ciri-ciri perempuan lah. Ciri-ciri mengatakan dia bukan perempuan lah, muannas ada beberapa. Dia bagi contoh ya. Kata nama yang mempunyai tanda kata nama feminin. Maksudnya kita nampak je huruf tertentu kita tahu dia muannas. Itu maksud dia. Okey, apa yang dia bagi contohnya? Ta'u. Ta'u tu maksudnya huruf ta. Huruf ta yang kita baca tu sebenarnya spelling dia ta'u. Dia ada hamzah sebenarnya. Ta marbutah. Biasa kan ta marbutah kan? Yang tadi kan? Yang afidatun tadi. Kalau nampaklah kalimah itu ada ta marbutah di hujungnya, memang contoh dia bagi contoh kat situ muslimatun ada ta marbutah, maksudnya kita tahu dia terus jatuh kategori muannas. Tetapi ada tetapi ya. Ini umum sahaja, tetapi ada juga kalimah-kalimah yang berakhir dengan ta marbutah tetapi dia muzakkar. Ada. Bila belajar dia akan bagi kita yang umum tau. Yang umum, tetapi yang terkecualinya pun dia kalimah tu ada ta marbutah tetapi dia bukan muannas. Tak payah nak stres-stres lah, tak payah. Ada yang beberapa yang common, insya-Allah kita boleh terima dia. Walaupun dia ada ta marbutah tapi dia muzakkar. Ya. Okey. Contohnya perkataan khalifah. Khalifah ejaan dia memang ada ta marbutah. Khalifah sebenarnya. Tapi dia bukan muannas. Khalifah adalah muzakkar sebenarnya. Maksudnya ada. Lepas tu kata yang umum. Kita belajar yang umum. Jika kalimah itu berakhir dengan ta marbutah. Tengok ejaan spelling ta marbutah. Lepas tu kita jangan sebut marbutah. Dia ta. Marbutah. Marbutah. Jangan marbutah. Sebab dia ta. Ya? Sebab tu marbut maksudnya bersimpul. Ta itu disimpulkan sampai jadi bulat lah kita kata. Itu ya. So biasanya bila kita belajar ini kita tahu dia muannas. Saya kata biasanya tetapi bukan 100% lah. Ada masanya dia bukan ya. Yang kedua, alifu maksudnya alif. Alif. At-ta'nis. At-ta'nis maksudnya perempuan. Al-maqsurah maksudnya ta'nis. Alif ta'nis al-maqsurah kalau kita terjemahkan dia ya kat ujung tu yang tak ada titik tu. Itu kalau kita terjemahkan dia. Tengok tu dia bagi contoh tu najwa. Pak ya yang hujung tu. Itulah dia. Punyalah panjangnya dia. Alif ta'nis al-maqsurah. Sebenarnya dia ya tanpa titik. So ini biasanya kalimah jika ada ya yang begini, dia panggil sebenarnya alif ta'nis maqsurah. Dia panggil ataupun senang alif maqsurah pun boleh juga. Sebab alif dia maqsurah pun boleh. Biasanya dia biasanya muannas. Biasanya. Nampak? Dah dua dah. Satu Jangan lupa dah. Alif maqsurah macam mana lupa dia kalau yang alif tu? Alif maqsurah. Alif pendek. Alif pendek ni. Ini huruf ya tanpa titik. Juga alif maqsurah. Kalau nak sebut alif maqsurah pun boleh juga. Ya. Biasa yang kita sebut tu yang memang alif, ya, ada yang pendek. Tapi ini ciri-ciri feminin dia kata, ciri-ciri muannas. Dah dua. Ta marbutah, ya tanpa titik di hujung. Yang ketiga, mari kita tengok apa ciri-ciri muannas. Kalau boleh ini nak kenal lah. Yang ketiga dia alif ta'nis al-mamdudah. Alif tu kan alif perempuan, mamdudah maksudnya panjang, maqsurah tadi pendek. Maksud dia sebenarnya ya. Dia bagi contoh safra'u. Kat mana yang kita nak tengok dia, kita tahu dia muannas, kat mana alif lepas tu hamzah. Dua-dua. Kena ada alif lepas tu hamzah. Hujung dia last sekali hamzah. Kedua-duanya itu mengatakan dia muannas. Dia punya tanda tu tak kisah tu Tak kisah. Tanda depan ke itu tak kisah dulu. Baris dia tak penting. Ya, yang penting alif dulu, alif panjang bukan alif pendek. Lepas tu hamzah. Itu ciri-ciri muannas. Dah tiga dah. Ciri-ciri muannas. Kalau yang keempat apa? Yang ketiga tadi tu dia boleh jadi alif maqsurah yang kecil tu juga kan? Ke boleh. Memang kena ru'yah juga? Tak, boleh je, boleh. Asalkan dia alif lah maksudnya. Dia ada alif lepas tu hamzah. Dia tak boleh hamzah dulu baru alif. Itu tak boleh. Tak boleh tukar tempat. Yang atas tu yang alif maqsurah ni, dia mesti kalau muannas ni dia mesti kena ya yang tak ada titik ni. Ke dia boleh jadi yang alif kecil juga? Dia combine. Kadang-kadang ya tanpa titik alone kita kata sendiri, ataupun kadang-kadang ya tanpa titik macam ni lepas tu dia letak alif pendek tu. Dia letak atas dia. Boleh? Sama je. Okey. Sudah ada 3 ciri-ciri muannas. Okey, turun bawah lagi Linda. Naik atas lagi. Ustazah tak nampak di blog. Okey. Sekarang ni kata ni
Jumuk tu jamak ya. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Jumu'u maksudnya jamak. Taksir maksudnya pelik. Jamak taksir li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Li untuk ghairi tidak, akil akal. Li ghairil akil untuk tidak berakal maksudnya bukan untuk manusia lah. Kita kata haiwan ataupun benda. Sebab haiwan tak ada akal, benda juga tidak berakal. So yang ni bukan untuk manusia lah. Ya. Okey. Lepas tu dia kata apa kat situ? Dia bagi contoh ni. Dia bagi contoh kitabun. Kitabun maksudnya kitab lah. Kita biasa sebut kitab kan. Kitab maksudnya ejaan dia kitabun. Dalam bracket dia tu kutubun. Kutubun tu jamak dia, jamak taksir dia yang jumuk taksir tadi. So kitabun sebuah kitab, kutubun maksudnya beberapa kitab. Okay. Ini memang tak nampak tanda-tanda ciri-ciri muannas tu tak nampak lah. Tak ada ya. Qalamun sebatang pen. Dalam tu qalamun beberapa pen. Ini maksudnya kan kitab bukan orang. Pen pun bukan orang. So ini dia punya jamak tu nanti, jamak taksir dia tadi yang dalam bracket tu, kutubun, aqlamun, dia akan menggunakan domir dia nanti, domir yang digunakan untuk jamak taksir ni semua yang muannas punya. Dia tak akan guna domir-domir yang muzakkar, tak akan. Ya. Untuk jamak taksir dia sahaja. Untuk kitabun memang muzakkar. Memang domir dia muzakkar, tetapi bila kutubun jamak dia, jamak taksir dia kutubun dengan aqlamun, tapi domir kalau kita nak kata buku-buku itu contohnya lah kan. Kita akan gunakan domir yang muannas punya. Ya. Ini senang cerita untuk jamak taksir yang tidak berakal lah. Kita cakap ya, memang bukan orang punya. Yang bukan orang. Apa lagi yang ada di situ dalam Dinda punya ni skrin? Di sebelah. Jika nak tanya boleh saja tanya apa-apa saja. Sebab ni macam tak sama ya, tak sama dengan ustazah punya. Okey, so ini dia bagi contoh ya. Yang bagi contoh tadi, kita tengok sini ya. Dia bagi contoh hazihi bermaksud ini ya. Hazihi itu sebenarnya untuk muannas tau. Tu yang kata tadi ya. Ini isim isyarah ya. Kutubun beberapa kitab. Nampak dia tak guna kutub tu kitab dah, buku lah. Dia tidak berakal. Tetapi kenapa dia guna isim isyarah yang hazihi tu? Hazihi tu untuk muannas tak? Yang hazihi ya, tu yang maksud dia tadi. Kalau jamak taksir untuk yang tidak berakal, apa-apa dia, dhamir dia ke apa-apa dia, isim isyarah dia ke apa, semua dia gunakan muannas punya. Itu pun Zaza tak tahu kenapa, tetapi itulah macam tu. Memang kita pun bila belajar dulu pun macam macam tu ke? Sepatutnya dia tak perlu dia guna hazihi, sebab hazihi muannas. Kutubun kita tahulah kitab kan. Kitab-kitab takkan nak guna muannas, tapi sebab dia jamak taksir. Itu saja alasan dia. Ya. Ada benda-benda yang kita tak faham, kita tak tahu kenapa, tapi kita kena terima. Itu dah dalam bahasa Arab dia begitu. Tilka juga muannas. Wa tilka juga muannas. Aqlamun sebab dia jamak taksir. Untuk benda yang tidak berakal, untuk benda lah senang cerita. Hazihi untuk muannas, tilka juga untuk muannas sebenarnya. Hazihi dengan tilka tu nama dia isim isyarah. Kita boleh terjemahkan dia hazihi sebagai ini. Buku-buku ini, hazihi itu ini, watilka kita terjemahkan dia sebagai hazihi buku-buku itu, kalam pen-pen itu. Tapi yang poin dia hazihi dengan tilka adalah sebenarnya untuk muannas sebenarnya. Tapi digunakan di sini sebab kutubun jamak taksir untuk benda, aqlamun jamak taksir untuk benda. Jangan terkejutlah. Ya. Kenapa guna muannas punya? Itu yang kita tidak ada jawapan dia di situ. Yang untuk hazihi ni perempuan lelaki hazza, yang tilka ni Ustazah kalau untuk lelaki apa Ustazah? Muzakkar? Zalika. Zalika. Ya, kalau untuk muzakkar dia zalika.
Tapi ni sebab aqlamun tu dia gunakan tilka muannas ya. Hazihi untuk muannas dia punya muzakkar dia haza. Masuk ini, tapi kalau yang tilka bermaksud itu ya. Itu kalau muzakkar dia zalika. Nampak dia gunakan yang muannas punya untuk jamak taksir untuk benda lah. Kita buat macam tu je sebenarnya. Ya, jamak taksir untuk benda dia akan gunakan yang muannas punya. Apa-apa sajalah yang berkaitan. Okey. Cuba turun bawah sikit lagi. Nak tengok apa yang ada di situ. Ni Ustazah cakap tadi, terdapat juga kata nama maskulin yang mempunyai tanda feminin. Kan perempuan tadi kan? Ada ya. Cuba tengok contoh apa dia. Turun lagi bawah. Dia muzakkar tetapi dia ada macam tanda-tanda muannas. Tapi tak nampak tu. Mana? Tak ada, sampai situ je Zah. Oh, dia bagi tahu itu Contoh saja. dia Hamzah je. Dia bagi tahu je sebab dia Ustazah punya ni blok. Ini Linda naik atas sikit. Dia bagi tahu hafal saja. Okey, sikit. Okey. Contoh apa? Terdapat juga kata nama maskulin yang mempunyai tanda feminin, contohnya Hamzah. Contohnya kita tengok al-mithalu bermaksud contoh inna as-salata tanha 'anil fahsya'i. Hamzah tu lah. Hamzah tu ya. Wal munkar. Okey. Kita dah cakap tadi jika hujung kalimat itu alif lepas tu hamzah kita kata dia muannas tadi kan? Betul tak? Yang satu Tetapi yang ni Zah. Yang ni al-fahsya tu, al-fahsya'i. Yang tu. So dia tetapi al-fahsya'i walaupun dia ada alif dengan hamzah, dia bukan muannas, dia muzakkar. Macam kita cakap tadilah. Ya. Yang bila kita belajar itu dah ciri muannas dah. Tetapi ada yang terkecuali. Itu pun tak payah nak hafal-hafal lah. Adalah perkataan-perkataan. Apa maksud Zah? Fahsyat maksudnya kemungkar, buruk lah. Mungkar is mungkar. Fahsyat tu benda-benda tak elok. Benda-benda maksiat ke apa ke. Cumanya kita kata tadi alif dengan hamzah tu, bila kita nampak al-fahsyai, hujung dia ada alif, lepas tu ada hamzah. Kita cakap so ini muannas. Biasanya kita faham dia muannas, tetapi ada yang tertentu dia bukan muannas, dia muzakkar. Walaupun dia ada tanda-tanda perempuan tadi, tanda-tanda muannas tadi. Macam khalifah pun sama jugalah. Dia bagi satu contoh tu je ke? Sebenarnya ada contoh lain lah yang bukan hamzah, yang ta marbutah juga ada. Kita tengok spelling. Nak share boleh lah Zah share kat dalam WhatsApp. Boleh je lain kali. Okey, itu lagi apa kat bawah dia? Cuba tengok sekejap kat bawah dia ada apa? Latihan. Mari kita tengok sekejap latihan dia. Sekejap Linda download yang satu lagi Zah. Sebab dia kelabu Kelabu kita tak nampak apa yang dia suruh kita buat. Sannif. Sannif maksudnya list down. Senaraikan. Sannif. Pelik Sannifil kalimat, kalimah-kalimah al-atiyata yang berikut fi umudiha dalam kolom lah. Umudiha tu kolom. Al-munasib yang bersesuaian. Maksudnya kita kena listkan kalimah-kalimah yang diberi dalam kolom-kolom yang bersesuaian, muzakkar ke atau muannas ke. Mari kita tengok. Turun bawah lagi. Qalamun. Qalamun tadi kita kata apa? Qalamun pen. Itu dia punya jamak dia saja. Qalamun muzakkar. Sebab dia tidak ada ciri muannas. Ambil dulu yang ciri muannas letak dalam muannas ya. Tak ada ciri muannas letak dalam muzakkar terus. So qalamun tidak ada ciri-ciri muannas, letak dia dalam muzakkar. Tapi zikra, ya tu, ya di hujung tu mengatakan ya, itu muannas tu. Zikra maksudnya peringatan. Sabrun, tak ada ciri-ciri huruf-huruf muannas, ya, muzakkar. Bai'un juga muzakkar. Asyita'u, ada alif hamzah. Ya, itu muannas terus nampak, ya. As-saifu muzakkar semula. Itu apa? Zahra'u, alif hamzah ya. Alif hamzah muannas. Sa'ah ta marbutah muannas. Tayrun, burung. Burung muzakkar. Ya, salwa ada huruf muannas. Itu je. Ya, so di sini ada ta marbutah, lepas tu alif hamzah. Dua tu memang biasanya ciri-ciri muannas lah. Melainkan yang terkecuali tadi. Tak apalah, yang terkecuali pun tak banyak mana sangat. Kebanyakannya yang ini.
Itu Habis Zadi punya tu. Ha? Habis Zadi punya latihan tu. Latihan dia ada lagi kat belakang ni. Banyak ke? Satu page lagi. Cuba tengok apa yang dia tunjuk dalam latihan tu. Sekejap Ustazah. Sebab Ustazah punya tak sama macam tu lain. Ni. Okey, turun lagi. Okey, lagi naik ke atas sikit. Dia kata uzkur maksudnya sebutkan. Uzkur ya, sebutkan alamat. Kita biasa dengan kata alamat maksudnya tanda-tanda taknis perempuan. Sebutkan tanda-tanda muannas dia lil kalimati bagi kalimah-kalimah berikut. Sekarang kita sebut apa tanda muannas dia. As-sama'u, apa tanda muannas dia? Alif, hamzah. Macam itulah sebenarnya. Kena tulis kat dalam sebelah tu ya. Okey, lepas tu sughra. Ini macam qalqalah sughra lah. Ya, dia punya tanda muannas dia huruf ya tu. Ya tanpa titik. Alif maksurah. Alif maksurah. Boleh sebut alif maksurah boleh ya. Fadilah. Tanda dia ta marbutah, dah ada 3 ya. Laila, ya tanpa titik lagi. Itulah itu je sebenarnya tanda-tanda muannas. Okey, turun bawah lagi apa yang ada? Akmil. Akmili itu akmil maksudnya sempurnakan. Sempurnakan al-ayati, ayat-ayat berikut dengan kalimah-kalimah munasibah tu bersesuaian minal qaimah, daripada list yang diberi. Qaimah maksudnya list yang diberi. So disuruh kita masukkan perkataan-perkataan yang diberi tadi kepada ayat tu berikut yang mana sesuai lah. Cuba tengok sekejap. Tapi dia kelabu ya Linda ya. Sekejap Ustazah. Ini sebenarnya dah ada dalam surah. Tak payahlah buat. Sendiri pun boleh agak. Kalau selalu baca tahu. Sebab dia dalam bagi tahu surah apa tepi tu dah. Dia dah bagi tahu lah surah. Ini agak-agak kalau orang selalu baca, dia boleh teka lah. Kan, betul tak? Kan? So, ada berapa tu? Agak-agaknya apa? Wala ana mana tu? Abidun. Memang ini dah ada dalam surah pun. Yang ketiga ya, abidun. Wala ana abidun ma abatum, abidun yang pertama. In huwa illa rahmatun. Itu yang pertama. Ya, lil alamin. Ini senang je, surah je pun, ya. Okey, turun lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Habis yang tadi mana? Yang tadi tu apa sebenarnya nombor 2 tadi? In huwa illa zikra. Zikra sebenarnya yang tadi nombor 2 tu. Zikran lil alamin. Zikra nombor 2 tadi ya. In huwa illa zikran lil alamin. Dah tengok Rabbana, dah tahu jawapan Rabbana. Kalau kita jawab yang tahu dulu. Betul. Kan? Jangan terus masuk ke ni. Tengok yang kita biasa jawab yang mana tahu dulu kan. Nak tahu lagi. In ladunka rahmah innaka antal wahhab huwallazi ja'ala syamsa wa dhiya. Dia tadi. Itu dah, ini semua dalam surah lah. Wal qamara nura. Bawah sekali last. Naik atas lagi. Tak nampak dia block. Ustazah dia kena block sikit. Naik je atas sekejap. Scroll up sikit. Tak boleh naik atas dah Ustazah. Macam mana atas ni? Itulah dia block Ustazah. Ustazah ada benda yang dia Wassobiri nafi. Ambil lah yang terakhir tadi lah. Baksa. Ya, baksa. Baksa tu maksudnya apa? Orang yang fakir miskin ni. Macam tu. Ikut yang last tadi lah. Yang lain semua dah ada jawapan. Cek jawapan ikut surah lah. Ikut surah je. Apa lagi yang ada di situ? Kita nak tengok sekejap. Dah habis lah. Yang tu saja. So, hari ni lebih kepada tanda-tanda muannas dengan muzakkar lah. Sebenarnya muzakkar tak ada tanda. Okey, Ustazah bagi tahu. Muzakkar tak ada tanda. Muannas yang ada tanda dia tadi. Ta marbutah, ya maksurah, kalau nak sebut ya maksurah. Lepas tu alif, hamzah. Lagi pun ada satu lagi tadi apa? 3 je kan? 3 je. Itu sebenarnya dipanggil ciri-ciri muannas. Itu saja. Muzakkar tak ada. So kita terima kalau tak ada yang ciri-ciri muannas terus jatuh muzakkar. Ambil macam tu terus.
melainkan yang terkecuali tadilah ada. Okey. Saya nak buka. Siapa ada soalan? Silakan. Jika ada soalan. Ini rujukan revision ulang kaji, tapi yang tak tahu boleh jadi tahulah. Yang dah tahu mungkin lebih bagi dia ingat ke lebih bagi apa. Ada soalan tak? Silakan. Tak ada soalan. Sila. Jika ada soalan silakan. Tak ada ya? Kalau tak ada tu maksudnya tidak ada lah tu. Ya? InsyaAllah jika tidak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilal liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan kita Maksya, ya. Masya-Allah, tabarakallah ya. Cepatnya masa berjalan ya, kan? Hari ni last February ya? Cepatnya. Saya merasa kita punya berjalan. Kita punya Ramadan kita akhir Mac ya? Apa Kak Katie? Kak Katie nak tanya apa-apa ke? Tak, 23 Mac kot tak silap. Kita kata akhir lah tu. 23 Mac. Kita kata akhir lah tu kan, minggu akhir Mac kan. Itulah cepatnya masa berlalu ya. So insya-Allah kita jumpa minggu depan dalam bulan Mac insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.